Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu anda yang baik budi. Apa khabar sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan dan yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Apapun hidup perlu diteruskan, pasti ada ujian. Seperti mana kita mengayuh basikal, kita perlu terus mengayuh agar tidak terjatuh. Jadi apapun yang kita hadapi, teruskan berusaha, jangan putus asa, pasti ada hikmahnya. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat satu hadis Nabi SAW yang selalu dikatakan oleh para asatizah kita, yang bunyinya, maksudnya, setiap anak Adam itu melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pada pagi ini kami bawakan khas kepada anda satu topik, iaitu dosa yang ditanggung oleh orang lelaki. Makna kata dai makcik ni tak boleh tengok lah ya. Makcik orang perempuan hidup begitu. Makcik nak tengok-tengok je lah. Tapi kita khususkan kepada dosa yang ditanggung oleh orang lelaki. Bersama dengan kita, guru kita iaitu Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Serba hitam Ustaz pagi ni. Serba kehitaman. Baik, terima kasih kepada guru kita yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang ada sebarang persoalan boleh sahaja macam biasa buat panggilan ke 1800881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan macam biasa soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu dosa yang ditanggung oleh orang lelaki. Baiklah, tanpa buang masa, jom sama-sama kita dengarkan pembuka bicara dari guru kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, sebelum tu saya tidak suka membiarkan pantun tergantung tanpa dijawab. Petang-petang main carom sambil layan secawan kopi, Da'i Hakim tetap handsome. Moga bahagia duniawi ukhrawi. Amin, 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 amin. Baik, bila kita bincang soal dosa, kita kena faham premis yang pertama sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsi atau fi nafsika, dalam satu riwayat yang lain, wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu apa? Dosa itu Nabi SAW memulakan dengan kebaikan. Kebaikan itu adalah dengan akhlak yang baik. Adapun dosa itu sesuatu yang menjadi kegatalan di dalam hati, ataupun menjadi kegusaran, menjadi ketidaktentuan, menjadi gelisah dalam hati, dan engkau benci sekiranya dilihat oleh orang lain ataupun dilihat orang lain engkau melakukan dosa tersebut. Okey, maka ini adalah maksud ataupun apa yang didefinisikan oleh Nabi SAW sebagai al-ismu, iaitu dosa. Ibnu Rajab Al-Hambali kata benda yang digusari oleh manusia ni dalam hati dia tu dosa. Benda yang dia rasa gusar, dia rasa sempit, dia rasa keluh kesah, dia rasa gelisah, dia rasa tak lapang, dia rasa orang Perak kata 5,000, dia rasa tak selesa, dia rasa macam ya tak ya. Okey, maknanya ada taradud di dalam hati dia. Depan orang dia lawan perasaan tu. Maknanya depan orang dia kata, dia tunjuk dia baik dan dia tak buat depan orang. Ini takrifan ataupun harus yang kita faham tentang dosa. Dan dosa ni sebenarnya untuk kita membetulkan kefahaman kita, dia tidak bergender.
Maknanya tak ada dosa lelaki, tak ada dosa perempuan secara secara apa nama kita kata in generic term, dalam term yang luas, dosa ni semua orang menanggung dosa, tak kira gender lah. Tetapi ada dosa-dosa yang terkait dengan tanggungjawab lelaki, ada dosa-dosa yang terkait dengan tanggungjawab wanita. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh wanita sahaja. Contohnya apa nama tu kufrul asyirah. Kufrul asyirah ni maknanya apa nama tak sentiasa tak bersetuju je dengan lelaki dia, dengan suami dia. Sentiasa tak berterima kasih. Maknanya itu antara dosa-dosa yang apa nama tu dilakukan oleh wanita. Dosa yang di-share oleh lelaki dengan wanita. Nusyus. Orang kata nusyus ni perempuan je. Tak. Dalam lelaki pun ada nusyus. Allah Ta'ala sebut wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, kalau seorang perempuan tu dia takut suami dia berlaku nusyus. Nusyus suami dalam hak yang berkaitan dengan suami. Nusyus isteri dalam hak yang berkaitan dengan isteri. Itu dosa share dua-dua. Ada dosa yang berkaitan dengan semua orang, tak kira jantina, tak kira siapa, melakukan dosa tersebut. Maka ini yang perkara pertama yang harus kita faham. Asas yang kedua adalah hakikat setiap dosa ditanggung oleh semua individu. Dan setiap orang membawa dosanya masing-masing. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak firman-Nya. Antaranya dalam suratul An'am Allah Subhanahu wa taala menyebut wala taksibu, berfirman wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak setiap jiwa itu tidak memperolehi kecuali sesuatu yang dia perbuatkan. Maknanya dia lakukan. Setiap jiwa, setiap insan tu dia akan dapat apa yang dia buat je. Dan wala taziru waziratun, tidak menanggung satu jenis dosa ataupun orang yang melakukan dosa orang lain. Maknanya orang ni tak ni, kata Al-Imam Ibn Katsir, ayat ni story pasal tanggungjawab dekat akhirat esok ni. Orang ni taklah menanggung dosa orang lain. Banyak ayat dalam suratul Isra ayat 15 pun diceritakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Siapa yang dapat hidayah, dia dapat hidayah untuk diri dia. Dia minta hidayah, dia pohon hidayah, dia lalu jalan hidayah. Siapa yang sesat, maka dia sesatlah atas jalan dia. Dan tetap lagi wala taziru, tidak seorang tu tanggung, orang yang menanggung dosa tu tanggung dosa orang lain. Alla taziru waziru, pengulangan yang sangat kita panggil konsisten dalam firman Allah SWT. Yang ni paling penting. Firman Allah Subhanahu wa taala wala taziru waziratun wizra ukhra, dengan lafaz yang sama juga, dengan kontekstual yang sama juga, wa in tad'u musqalatun ila hamliha la yahmilu minhu syai'un walau kana dha qurba. Yang ni yang kita nak katakan dalil kenapa keluarga tak tanggung dosa. Maknanya ayah tak tanggung dosa anak, suami tak tanggung dosa isteri. Ini senang je ya. Bila dah ni kena ada pula kata-kata dulu, anak perempuan bila belum berkahwin, dosa ditanggung ayah dia. Memang sempoi lah, buat je lah dosa sampai habis kan. Buat dosa gila kau punya, ayah yang tanggung. Bila kahwin, letak pula kat suami dia. Naya jadi orang lelaki. Kan? Letih kita. Dah lah macam-macam letih dah ni. Tambah letih, kena tanggung dosa pula. Dosa sendiri tak tertanggung. Kan? Jadi wa in tad'u musqalatun, kalaulah seseorang yang bawa dosa tu diminta ataupun disuruh ataupun dipanggil untuk tanggung dosa, dia tak tanggung dosa orang lain melainkan diri dia sendiri, walaupun orang itu merupakan ahli keluarga terdekat dia. Nampak tak? Maknanya ini jelas. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan setiap yang akil, yang baligh, tanggung sendiri dosa dia. Jadi ini premis yang kita kena faham terlebih dahulu sebelum kita meneruskan perbincangan kita. Namun apakah ada dosa yang ditanggung oleh orang lain? Ada dosa juga orang lain yang tanggung. Jadi macam mana? Kita sambung je lah. Cantik Ustaz. Banyak yang telah Ustaz kongsikan kepada kita. Antara poin terbesar ialah dosa itu ialah kegusaran.
Bak kata orang Perak apa Ustaz? Libang libu. Libang libu dalam hati kita dan kita rasa benci bila orang lihat kita buat perbuatan tersebut. Banyak lagi yang akan kita bicarakan bersama dengan Ustaz pada pagi ini dan kita nak terus menaikkan soalan yang pertama pada pagi ini dari sahabat kita Mas Ripah Nurul Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa diletakkan dosa wanita seperti isteri dan anak-anak perempuan di bahu lelaki yang bernama suami atau ayah? Adakah setiap suami atau lelaki dalam keluarga itu pemimpin kepada wanita yang menjadi mahramnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Puan Masripah atas soalan. Baik. Sebagaimana yang kita telah sebutkan di awal perbincangan kita tadi. Suami, ayah, dia tak tanggung dosa isteri ataupun anak-anaknya secara spesifik. Maksudnya, kalau anak buat dosa disebabkan oleh perbuatan anak itu sendiri, si ayah tidak menanggung dosanya. Isteri juga dibuat dosa disebabkan oleh kelalaian dia sendiri, maka suami itu tak tanggung dosa isteri itu. Jadi ini yang kita kena faham. Tapi apakah ada dosa yang ditanggung oleh suami ataupun ayah dalam kaitan rumah tangga ataupun dalam kaitan tanggungjawab dia sebagai suami? Berdasarkan soalan kedua daripada Mas Ripah tadi, iaitu apakah lelaki itu pemimpin kepada keluarga dia yang disebut dalam ayat Al-Quran sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak apa, bab tu nanti kita akan bincang juga secara lebih mendalam. Setengah orang kata qawwam ni orang suka letakkan tanggungjawab tapi mereka tidak berlaku adil kepada lelaki sebenarnya. Ni suara hati seorang lelaki kan. Nampak mencenderam lah pula. Apa dosa yang ditanggung orang lain? Allah Ta'ala firmankan dalam satu ayat, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilmin. Mereka akan bawa dosa-dosa mereka secara sempurna. Dosa masing-masing, dosa sendiri, dia akan bawa everything secara sempurna pada hari kiamat. Juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Maksudnya, kita jadi penyebab kepada dosa tersebut. Yang tu kita bawa. Maksudnya sebagaimana kita kata waktu orang dalam hadis disebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila, sampailah man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang buat satu sunnah yang buruk, satu perlakuan yang buruk, satu kerja yang buruk, satu percontohan yang buruk, satu teladan yang tak baik, maka apabila diikuti oleh orang, maka baginya dosa orang itu tidak dikurangi walau sedikit pun. Tidak dikurangi dikurangi individu itu dosanya walau sedikit pun. Maksudnya orang tu dia jadi sebab. Dia tanggung dosa bila dia jadi sebab pemula kepada dosa yang diikuti secara konsisten. Yang kedua, dia bantu dosa tu dilaksanakan. Tolong cover, tolong bagi line, tolong jaga line, whatever. Ataupun dia bagi idea. You kalau nak buat macam ni, you kena buat gini. Oh, ada idea. Yang ni dia tanggung dosa sebab apa? Sebab jadi sebab menyokong dan sebab kompromi dan juga sebab berkonspirasi dengan dosa. Baik. Sebab itu kalau boleh kita jangan jadi seorang yang memulakan suatu dosa itu dan membantu untuk menyebarkan dosa tersebut. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan guru kita Ustaz Husni Abdul Rahman, tetapi kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini.
terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik akhlak, iaitu dosa yang ditanggung lelaki, bersama dengan guru kita Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang kedua pada pagi ini dari sahabat kita Eddie Muhammad Ibrahim, Eddie Maidi Ibrahim, bertanya di Facebook, iaitu kalau boleh kita lihat di kaca TV kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, warga Tanyalah Ustaz TV3. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah berdosa juga sebagai ayah dan suami kiranya anak dan isteri tak menutup aurat dengan sempurna? Contohnya, memakai tudung pendek, juga berbaju menampakkan bentuk badan. Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Eddie Maidi Ibrahim atas soalan. Okey. Silakan Ustaz. Yang pertama sekali, macam kita sebut tadi, setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Dan dalam hal ini kita kena melihat beberapa dimensi lah. Yeah. Kita tak boleh tengok satu arah sahaja. Apabila kita memandang masalah ni dalam satu arah, maka kita mengenepikan soal ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang yang bergelar ayah. Yeah. Kalau kita tengok dalam sejarah, betapa kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan anaknya, begitu juga dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan permulaan orang kata dalam surah Yusuf berkenaan dengan Nabi Yaqub, dengan perangai anak-anak dia yang memanipulasi kata dan sebagainya. Jadi bila kita faham bab ni, maknanya kita tahu bahawasanya tanggungjawab seorang lelaki itu besar. Apatah lagi sesudah dia bergelar suami dan apabila dia bergelar seorang ayah. Betul. Dari sudut pentarbiahan kepada anak-anak, dari sudut dia menjaga. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kamu sendiri serta ahli keluargamu daripada api neraka Allah. Syekh Said Tantawi dia kata apa? Jaga ni dalam berapa bentuk. Pertama sekali kena bagi nasihat. Nombor dua, kena kena lead by example. Bukan sahaja cakap, tapi you have to show by example juga. Bukan aja tell, but you have to tell and also show. Cakap orang putih dia begini. Maknanya bukan sahaja kamu bercakap, tapi kamu kena tunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak, untuk anak-anak ikut. Sebab tauladan itu lebih senang dipanggil senang diserap oleh minda anak-anak tersebut dan perlakuan mereka. Kalau bapa tu pagi-pagi mencarut, na'uzubillah, ataupun bercakap kasar dan seumpamanya, anak pun macam itulah. Betul. Okay, jangan salahkan anak. Tengok siapa yang ni, bapa borek, anak rintik. Biasa itulah. Bapa kencing berlari, anak kencing akrobatik. Lain lah. Dia ada sekarang ni, zaman sekarang ni dia lebih lagi. Lagi advance. Lagi advance. Nombor 3 kata Syekh Said Tantawi, kena cegah. Okey. So dalam hal yang tadi ni, soalan tadi ni, apakah ketiga-tiga elemen tu suami tu dah buat belum? Ayah tu dah buat belum? Kalau ayah tu dah buat, dah cegah dah nasihat dah, udah khabar dah, udah tunjuk. Tapi tunjuk janganlah suruh bapak tu pula pakai tudung. Salah lah pula. Yalah, ayah tak pakai tudung pun. Krik-krik kan tu. Kan? Memanglah. Aku pun bayar. Begitu dah aku jantan. Korang gitu lah. Jadi, pasal apa? Dia dah tunjuk dah. Tunjuk tu maksudnya mungkin dia dah hantar dah. Kalau dalam WhatsApp group kan, mungkin ada WhatsApp family kan. Pak dia hantar. Hukum menutup aurat. Contoh. Pak dia ni. Lepas tu bila anak dia nak keluar, setiap kali anak isteri nak keluar, pakai baju elok-elok sikit. Betul. Ataupun dia dah buat. Dia buat tu sekadar kemampuan dia lah. Jangan sampai memecahkan ataupun mencalar hubungan rumah tangga. Kalau dia berupaya untuk buat apa? Untuk buat sampai dia kata, kalau tak pakai elok, papa tak bagi keluar. Papa. Kalau tak pakai, yuk pergi salin. Papa. Kalau dia keluar, mungkin dia salin depan kita. Dia keluar, dia buka. Itu dah bukan dosa kita. Dah terlepas lah. If ni, you have to follow my order. Dia sampai begitu sampai kalau dia boleh buat gitu. Papa tak kisah. Papa boleh. Kenapa suara tukar tiba-tiba? Papa tak kisah. Papa okey saja. Tapi papa nak you keluar,
papa tak nak nampak you keluar dalam keadaan papa tak redha. Contoh. Contoh bagi tahu kat isteri, I tak nak you keluar dalam keadaan I tak redha, dan you dapat dosa. I tak nak you dapat dosa. I sayang you. Contoh kan. I sayang you. I tak nak you masuk neraka. Nampak kan? Kan? Jadi tak kiralah buatlah dialog apa pun. Asalkan kita telah pun memberi ketiga-tiganya. Maksudnya kata Imam Qurtubi, jaga tingkah laku sendiri dan pelihara keluarga dengan nasihat. Tapi kalau dia tak buat benda tu, macam saya kata tadi, dia lead ataupun dia membenarkan dosa itu berlaku dan dia redha, silap-silap takut-takut dia boleh termasuk dalam dalam istilah dayus, iaitu seorang lelaki ataupun suami, pengketua keluarga yang meredai perbuatan maksiat ahli keluarganya. Jadi ini bahaya. Okey. So kena hati-hati, kena tengok dulu. Tak boleh cakap ni bapak dia lah, ni bapak dia lah tanggung dosa. Jangan. Kena tengok dulu keadaan. Kalau ayah dia telah melaksanakan semua yang telah disuruh oleh syariat, that's okay. Maknanya dosa itu tanggung sendiri. Jangan pukul sama rata, Ustaz. Jadi 3 perkara yang perlu kita lakukan sebagai seorang suami dan ayah ini. Yang pertama, bagi nasihat. Yang kedua, tunjukkan tauladan yang baik. Dan yang ketiga, kena cegah. Baiklah, tadi Ustaz ada menyebutkan tentang dayus, Ustaz. Ada satu soalan yang berkaitan dayus ini oleh sahabat kita di Facebook. Mak Eton bertanya. Assalamualaikum Ustaz Endai. Speaking juga Ustaz. Endai bersama anda semua. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apa hukum seorang suami tak membenarkan isterinya pergi ke majlis ilmu? Adakah seorang isteri berdosa jika tak endahkan larangan suami kerana suami seorang jahil dan tak minat dengan majlis ilmu? Mohon pencerahan, mohon nasihat Ustaz. Terima kasih. Mak Etun. Ada 3 emoji Ustaz. Sedih belaka tu. Allah, tak apalah, saya ambil 3 tu. Baik, silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali, bila kita sebut tentang persoalan ad-dayuth, Nabi SAW bersabda, innal mu'min yagharu wa innallaha yaghar wa ghiratullahi an ya'tiyal abdu ma harrama alaihi. Apa dia? Seseorang mukmin itu sepatutnya dia ada ghirah. Ghirah ni bukan ghairah. Jangan faham. Lain. Ghirah ni adalah rasa benci dan rasa tak boleh, I cannot go dengan dosa. Akan benda yang tak boleh kompromi. Dia tidak akan berkompromi dengan dosa. Dia tidak akan berkompromi dengan maksiat. Itu ghirah. Dia tak redha isterinya diperlakukan dengan cara yang mencela maruah. Okey. So dayus ni ada 4 kategori. Nombor 1, lelaki yang dia redha keburukan dalam keluarga dia, keburukan maksiat dan daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, daripada anak perempuan dia. Dia redha maksiat tu berlaku. Dia okey, lepas tu dia dia galakkan pula. Very good. Itu dayus. Maknanya dia okey pula. Nampak macam kurang seksi lah, pakai lagi yang contoh kan. Wallahiyazubillah. Wala yahtamu bihamayati usratihi, dan dia tidak mementingkan jaga keluarga dia. Okey, dalam aspek ni, menjaga keluarga tu dari sudut apa? Kewajipan adalah untuk membiarkan keluarganya bukan berada dalam keadaan kejahilan. Kalau dia sendiri jahil, lagi-lagi dia menghalang isterinya untuk pergi menuntut ilmu, maka kalau dalam konteks dulu, dulu tak ada gadget, tak ada tanyalah ustaz, tak ada apa. Dalam konteks dulu dia berdosa lah, sebab ilmu tu tak sampai. Tapi pada hari ini dia tetap berdosa juga kerana dia menghalang. Mungkin dia halang isteri tu nak pergi masjid. Tapi ilmu boleh dapat dengan sekarang ni macam-macam kan, online, tengok YouTube sebagainya. Walaupun isteri tu kata tak boleh lah, kena berguru, yalah, tapi dah tak ada rotan, akar pun berguna. Begitulah, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Islam dah ajar dah kaedah-kaedah ni. Benda tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi awak, suami dah tak bagi pergi, awak jemputlah ustaz tu datang rumah. Ustaz tu datang rumah, jangan kes lain pula. Ada juga kes-kes macam tu. Ustaz datang merawat, rupanya buat benda lain. Lepas na'udzubillah min zalik. Bukan kepada perawat saya, jangan marah saya perawat-perawat. Contoh ni, sekadar contoh. Berlaku tak? Ada berlaku. Kan? Yalah, ujian syaitan ni tak boleh kira siapa-siapa. Songkok pun tercabut. Tak payah tunggu songkok tercabut. Dengan songkok-songkok dia boleh buat dosa. Kan? Jadi cerita dia, maksudnya kalau ni jemput
jemput ustaz tu datang rumah. Apa maksudnya? Jemput tu maksudnya tengok video lah. Masjid-masjid pun biasanya sekarang dah rakam, dah apa semua, dah buat FB online. Kadang-kadang Ustaz 3 phone depan ni Ustaz. 3 phone depan. Kita pun tengok, udah mana satu phone nak tengoknya. Kan? Tengok phone sini, tengok phone, mic pun dah berjujuk mic. Kan? Ada yang macam tu lah, ada yang besar, ada yang tak. Jadi semua benda tu kita kena tengok. Tapi apa-apa pun, kalau suami tu tahu dia jahil, janganlah menjahilkan orang lain. Betul. Kerana menjahilkan orang lain, dia gagal melaksanakan tanggungjawab memberi tarbiyah, itu dosa bagi dia. Itu dosa bagi suami tersebut, dan mungkin termasuk dalam orang-orang yang dia redha isteri dia tak ada ilmu. Yang ketiga, adamul ghirah. Dia tak ada ghirah tadilah, maksudnya dia tak peduli isteri dia ada jantan lain pegang ke, ada lelaki lain pergi bermuamalah dengan isteri dia dalam keadaan yang macam wah betul-betul tampar kan. Dia okey dengan benda tu. Ataupun faqidul muru'ah wa adam rujulah, dan dia hilang maruah dia dan hilang kejantanannya. Allah. Maknanya ini adalah kedayusan, dan saya ingin memberi nasihat terutama kepada suami dan isteri dalam hari ini dalam suasana bekerja. Kita faham apabila dalam dunia pekerjaan mungkin akan terlibat, kita pun akan terlibat, yang suami akan terlibat bertemu dengan orang yang lain, perempuan sebagainya, isteri pun terlibat juga. Masing-masing kena ingat yang awak tu ada isteri. Betul. Yang isteri kena ingat yang awak tu ada suami. Pergilah macam mana pun, nak mesra dengan klien tak apa, tapi ada batasan. Betul. Ada batasan. Jangan sampai kita kena detect. Kita kena pandai detect. Bila kita dah belajar ilmu sosiologi, bila kita dah tahu dah kita nak buat marketing dan sebagainya, of course you have to detect. Kena ada sense, kena ada spider sense tu. Spiderman sense. Spider sense apa? Kalau ada benda-benda yang memang nampak macam ini bukan kerja dah ni. Ini dah something else. Ini dah macam gangguan. Ini adalah sexual harassment. Ini adalah sekian-sekian. Perkara tersebut harus kita lengkapkan diri kita, dan kita perlu jaga. Tolong. Sebab banyak yang disebut istilahnya cinta platonik. Cinta platonik ni berlaku dekat pejabat. Bila mana dekat rumah suami dia tak layan mana, dekat pejabat adalah seorang ni mungkin selalu dengar dicurhat kan apa semua. Dia pun lama-lama. Jadi jangan dibiarkan benda tu, jangan dimulakan. Okey, wallahualam. Baik, persoalannya, adakah kita ini lelaki dayus? Tengoklah 4 perkara yang telah dikongsikan oleh guru kita sebentar tadi. Baiklah, kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Empat tanda lelaki itu dayus seperti yang telah dikongsikan oleh guru kita, iaitu yang pertama, redha keburukan yang isteri ataupun ahli keluarganya lakukan. Yang kedua, tidak menjaga keluarga, iaitu tidak membimbing dengan ilmu. Yang ketiga, tak ada ghirah. Dan yang keempat, hilang maruah diri. Jadi 4 perkara ni alangkah indahnya jikalau sidang penonton yang menonton menerusi Facebook boleh kongsikan di laman Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan yang lain pun dapat manfaatnya. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita, Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pula jika seumur hidup lelaki itu ada derhaka terhadap ibu dan ayahnya, dan adakah ia dipanggil dosa yang ditanggung oleh lelaki? Mohon ulasan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan. Baik. Silakan Ustaz. Jawapannya, terima kasih Ruby atas soalan. Jawapannya kalau yang buat tu lelaki, maka lelakilah yang menanggung. Kalau yang buat tu perempuan, maka perempuan itulah yang menanggung. Sebab seorang anak, tanggungjawab dia besar kepada ibu dan ibu dia terutamanya lah, dan kemudian keluarga dia. Dan ini harus difahami dan juga disepakati. Yang ni kita kena ada give and take juga antara suami dengan isteri. Dan isteri pula kalau tengok ni mungkin hal-hal yang berkaitan dengan siapa nak jaga. Kadang-kadang isteri tak selesa. Itu kita tak boleh nak jamin. Kita tak boleh nak jamin benda ni. So kena kompromi.
Dan isteri kena faham bahawasanya perkara tersebut sebenarnya memberi kebaikan kepada suami dia. Kalau dia sayang suami dia, dia kalau dia tak nak jaga pun itu hak dia. Tapi kena berikan ruang kepada suami dia tanpa mengabaikanlah. So dia kena sama-sama tolong. Sebab dalam hal ni bila kita dah berkahwin, tidak boleh tidak kita orang kata kita share tau. Sebenarnya semua benda bukan share sahaja. Ada sampai setengah-setengah ulama kata bila dah sampai rumah isteri, yang suami boleh jamak, kata engkau bila kahwin lain semua nak share, bila semayang kau tak nak share dengan dia punya kampung. ada yang sebut macam tu kan. Sebab apa? Sebab yelah logik lah, bila ni kira kampung dia tu kampung kita lah juga. Itulah raya selalu, tapi raya ni harap semua boleh balik lah ya. Amin. InsyaAllah. Risau juga kan. Jangan dikantoikan pula raya kita ni. Jadi biar boleh balik semua. Jadi bila balik, jangan ni kampung abah, kampung mak, ni kampung kita semua. Maknanya bila dah share, bila dah kahwin, sudah tentu ada perkara-perkara yang perlu dipersetujui. Sebab kita kahwin dengan dia. Maka bukan kita kahwin dengan dia sahaja, kita sebenarnya berasimilasi dengan seluruh kehidupan dia. Jadi ini adalah satu perkara yang harus kita perhatikan. Dan seorang anak, ialah kita minta doa lah kepada Allah Subhanahu Taala, bagi Allah Taala bagi kita hikmah dan juga sabar. Dua benda ni susah Da'i Hakim ya. Saya orang tua saya dah tak ada. Tapi waktu, bukan nak cerita sedih, bukan nak cerita sedih ni tak. Tapi waktu kami jaga orang tua waktu sakit, memang banyak ujian Da'i Hakim. Allah. Hatta kita sendiri pun, dulu ustaz ceritalah asal manusia ni manusia. Kan? Kadang-kadang ada rasa nak marah, kadang-kadang ada rasa tak puas hati, kadang-kadang rasa macam ni. Memang ada. Begitu sukarnya tugas kalau seorang anak itu faham, sebenarnya susah dan dia ujian kepada semua orang. Bukan semua orang boleh lepas. Jadi minta doa betul-betul dekat Allah Subhanahu Taala, ya Allah bagi aku hikmah dan bagi aku sabar. Dua benda ni. Hikmah ni kenapa kita minta hikmah? Kerana berinteraksi dengan orang tua, dia dah level yang berbeza. Hari ni dia mungkin cakap lain, besok dia mungkin cakap lain. Bukan hari ni dengan besok. Pagi tadi dia cakap, lepas tu pukul 10 orang benda lain, benda yang sama tapi lain dia punya cakap. Macam mana kita nak ni? Orang yang mendengar orang tua pun banyak perkara. Sebab tu minta tolong, doa banyak-banyak. Kalau sampai orang tua dalam usia mereka sudah tua, dalam penjagaan kita, maka minta panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat. Betul. Jadi kena orang kata sama-sama tolong Ustaz Tak berapa faham lah, makcik tak berapa faham. Give and take. Give and take makcik. Apa itu? Okey, baik. Tadi saya sempat melihat di ruangan Facebook Tayang Ustaz TV3, ada yang komen Ustaz. Dia kata bila dengar tajuk pada pagi ni yang dosa ditanggung lelaki ni, dia rasa takut pula nak kahwin Ustaz. Takut nak jadi suami, takut nak jadi ayah. Jadi bagaimana pula? Jangan macam tu. Faman raghiba an sunnati an-nikahu sunnati, kata Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa membenci sunnahku bukan dari kalanganku. Benci ni maksudnya saya tak benci tapi saya takut dah. Tak, bukan. Isunya banyak sangat ni takutlah nak kahwin. Tidak. Perkahwinan ini sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Siapa kita nak takut? Betul. Kan? Kekal membujang, dia ada, yalah kalau kita setara Imam Nawawi tak apa juga kan. Penuh hidup kita kan. Tapi apakah jaminan untuk kita berjaya menahan diri kita daripada maksiat? Itulah. Saya okey, saya boleh tahan. Tak perlulah. Kalau kita rasa berkahwin tu, tapi hukum dia tengok juga balik kepada hukum perkahwinan tu sendiri. Kalau dia rasa dia tu tak mampu dari sudut emosi dan dia akan memberikan kezaliman kepada wanita tersebut, maka haram hukum nikah kahwin.
Kan? Sebab apa? Sebab ada kan hukum kahwin ni terletak kepada 5 hukum ahkam taklifiyah khamsah tu. Wajib, sunat, makruh, haram, harus kan? Jadi kalau dia tahu dengan kahwin dia tu dia akan zalimi wanita tersebut, dia akan tidak menunaikan hak dan sebagainya, bukan kerana dia tu seorang yang saja-saja melalaikan, tapi dia tahu dia tak boleh. Memang dia tahu kalau kena zalim wanita ni, maka haram dia kahwin ketika tu. Tapi kalau tak ada apa-apa, nothing, biasa je, kenapa nak halang diri kita kepada benda yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita nak raikan pula seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kalau jika sekiranya lah pasangan itu telah berpisah, bercerai lah contohnya, apakah yang berlaku kepada isterinya, bekas isteri itu, sekiranya masih lagikah ditanggung oleh bekas suami itu, kerana mereka ni dah tiada ikatan perkahwinan dan dah berpisah, dan apakah yang dikira dilakukan oleh bekas isteri itu ditanggung lagi oleh bekas suami itu? Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada pantun tadi okey. Apa nama tu, kalau sudah namanya bekas, apa yang dibuat pun tiadalah bekas. Maksudnya, yang saya jawab soalan dia itulah. Maknanya nama pun dah bekas, suami bekas isteri, tak ada kaitan dah. Dari sudut pernafkahan pun selepas daripada iddah dah tak ada apa benda dah. Kecuali ada perkahwinan tu ada anak. Anak tu wajib lagi lah nafkah kepada ke atas bapa dia, sebab dia memang bapa nasab yang sebenar kan, dan yang sah. Jadi kalau dosa-dosa pun tak ada, masing-masing tanggung masing-masing lah. Hatta ketika mana menjadi suami isteri pun, kalau sebagaimana mengikut atur cara, peraturan yang kita sebut tadi, kaedah-kaedah agama yang telah disampaikan tadi, juga suami itu tak menanggung apa-apa dosa sekiranya dia telah melaksanakan tanggungjawab dia. Jadi orang kata kalau bekas isteri ataupun ex lah Ustaz ex ni tak ada dosa yang akan kita tanggung. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, Waalaikumsalam, adakah seorang ayah itu berdosa jika dia mengizinkan anak perempuannya keluar berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram sehingga lewat malam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Cik Nur Asikin, Parit Buntar Perak. Ada orang dema ke? Orang mikir juga. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama sekali, dia dosa tak keluar berduaan sehingga lewat malam? Tak sah sehingga lewat malam. Dia keluar dengan lelaki ajnabi itu pun berdosa. Betul Ustaz. Tak sah kira. Tak payah tunggu lewat malam. Tak payah tunggu lewat malam. Lewat siang ke, awal siang ke, awal tak boleh buat. Benda tu it's not to be compromised. Bukan benda yang boleh compromise. Dan perkara ni pertama sekali Allah Ta'ala sebut wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah kata, Allah berfirman, hendaklah kamu menyuruh keluargamu untuk melaksanakan solat dan engkau bersabar dengan dia. Okey. Wastabir, istabara ni dia ada wazan dia tu, dia ada maksudnya kena sabar after sabar after sabar. Allah. Dia bukan sabar sampai aku sabar ni sekali je, betul tak ada. No. Istabara ni maknanya tuntut, dan juga kesabaran yang dilakukan secara bertingkat-tingkat. Bukan kemarahan dia bertingkat-tingkat, sabar tu pun bertingkat-tingkat. Maksudnya dia tak boleh biarkan, kalau dia tahu anak dia perlu cegah anak dia tu. Dia perlu cegah dengan ni. Dia juga boleh ambil tindakan. Kalau dia boleh ambil tindakan. Dia pergi jumpa lelaki tu ke, jangan bawa anak saya keluar lagi. Itu bawah bidang kuasa dia sebagai seorang bapa. Dan kalau dia tahu dan dia biarkan, dia redha pula tu. Kan? Maksudnya dia, kalau anak dia buat maksiat, dia lead to that maksiat. Dia mendorong kepada maksiat tu dilakukan kerana dengan keizinan dia. Dengan keizinan dia.
Boleh nak keluar, apa kena ada sekali. Oh, kena join Ustaz. Kamu nak keluar berdua? Boleh? Apa ada sekali. Saya ada sekali. Ataupun apa nama tu, yang apa tu, bawa dia punya adik dia ke ataupun siapa-siapa ke. Tapi kadang-kadang bawa adik ni pun ada risiko juga. Risiko dia adik pergi main jauh-jauh, tinggal abang dengan akak je berdua. Tak, jangan. Maknanya biarlah yang berteman itu seseorang yang boleh mencegah apa nama tu, keburukan kalau nak dilakukan. Kalau tujuan ta'aruf dan seumpamanya pun sama juga. Jumpa nak pergi tengok dan sebagainya, maka kena ada pihak-pihak yang berkaitan. Nak dating lah, tak apalah. Jangan salah faham. Nanti orang cut pula. Nak dating orang cut, orang kata dating lah. Tak. Dating dengan cara macam mana? Jumpa tapi salah seorang. Yang orang tu ada mak dia ke, yang lelaki tu ada mak dia ke, ataupun yang kita ni pun ada ayah kita ke, ataupun siapa-siapa yang berkuasa menghalang kemungkaran apabila kalau nak jadi. Jadi ini perkara yang harus kita ni lah. Bukan alamak kolot lah kan. Isu dia bukan kolot. Isu dia kalau berlaku apa-apa. Tapi kalau kita dah larang, kalau kita dah nasihat, anak kita tetap buat juga, maka itu macam tadi, kembali semula kepada kaedah asal. Baik, kena ada orang ketiga. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, membicarakan tentang topik akhlak, iaitu dosa yang ditanggung lelaki. Baiklah, kita nak buka soalan seterusnya dari sahabat kita Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita dengar perkataan dayus bagi lelaki dan nusyus bagi wanita. Adakah lelaki yang tidak mahu ceraikan isterinya yang berzina dan masih beri peluang kepadanya bertaubat, adakah itu dinamakan dayus dan berdosa? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Titik kasih. Terima kasih lah tu maknanya. Terima kasih kepada Jai atas soalan. Terima kasih Jai, dan soalan ini sebenarnya satu soalan yang serius. Dan jangan kata tak berlaku. Betul. Berapa ramai isteri yang duduk rumah, suami pergi ni, datang lelaki lain. Kadang-kadang multinational pula tu. Kan, Bangla lah, macam-macam. Lahir anak, suami pun confused. Anak aku ni dulu biasanya hidung kepek, ini hidung mancung semua, hal kan, mana genetik datang. Apa nama ni, orang-orang Jawa tapi siapa hidungnya begini. Jadi ala kulli, walaupun gurau-gurau kita, tapi ini adalah satu benda yang sangat serius. Benda ni sangat mudah berlaku dewasa ini. Dengan kecanggihan teknologi, orang perempuan boleh kenal balik buaya friend lama. Saya sebut buaya friend sebab memang perangai macam buaya. Buaya friend lama kenal balik, yang jantan pula geli friend lama kan. Ini semua benda-benda yang menjurus lah. Tutuplah sadduz zari'ah. Kita tutup benda-benda ni. Tak apa, part tu kita tinggalkan, sebab itu adalah benda-benda yang boleh mendorong kepada fahisyah ini, kepada zina ini berlaku. Tapi lelaki, dalam kes ni dia ada dua keadaan. Nombor satu, dua keadaan, dan dua juga dua keadaan, satu lagi dua individu yang kita kena tengok. Dua keadaan yang pertama, haruskah dia cerai? Bab harus ni, kalau tak ada apa-apa pun dia harus cerai. Sebab boleh cerai kan. Sebab benda tu dibenarkan, walaupun abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang Allah paling benci, benda halal adalah talak. Tapi tanya soal harus, dia tak ada apa-apa berlaku pun dia harus cerai je. Sebab itu menjadi satu benda yang dibolehkan. So tak ada masalah kalau tanya bab harus. Kalau tanya bab wajib, dekat sini ada perincian. Sebelum tengok kepada siapa yang wajib cerai, pertama sekali tengok hal suami, tengok hal isteri. Suami tu abaikan tak tanggungjawab dia? Dari sudut nafkah batin, nafkah zahir. Nafkah batin jangan fikir soal seksualiti semata-mata, tetapi kena pergi kepada soal emosi.
kena pergi kepada soal melayani, menjaga emosi, minda, everything. Ya, dia kena lengkap semua tu. Dia kena usaha menjadi seorang lelaki yang baik, usaha menjadi seorang lelaki yang mampu memberi kalau kata kepuasan dari sudut apa yang sewajarnya kepada isteri. Tengok, apakah suami tu dia biar isteri dia berpelesiran, biar isteri dia berhubungan sehingga menyebabkan perkara tersebut berlaku, ataupun suami dia detect kata isteri dia dah berhubung dengan lelaki lain, dia biar je, dia kata tak apa, tak ada apa kot, tanpa bertanya dan sebagainya. So kena tengok dulu kat situ. Tengok pula isteri tu, dia ni pula sengaja buat rupa itu ke? Ada bangla datang rumah, dia bagi masuk rumah ke? Apa semua sekali. Kalau dia buat tu semata-mata kerana memang dia buat dan dia lead tu kepada dosa, kat sini baru kita tengok. Dalam sebuah hadis ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia mengadu dekat Nabi, dia kata, inna mar'ati la tada'u yada lamis. Dia kata, perempuan aku, dia kata isteri aku tidak mampu menolak tangan lelaki yang menyentuhnya. Orang dulu bahasa mereka berkias. Okey, apa maksud lamis? Kalau kita tengok dalam ayat lamastumun nisa, ayat surah tu kan. Kalau kamu menyentuh perempuan, ada ulama kata pergi kepada sentuh, ada ulama pergi kepada maksud jima'. Okey. Jadi apa maksud dekat sini? Hadis ini juga diperbahaskan oleh para ulama, tapi kita cerita dulu zahir hadis tu. Nabi sebut taliqha, Nabi kata talak dia, ceraikan dia, ataupun gharibha, halau dia. Qala la asbir anha, aku tak boleh, aku sayang dia. Nabi kata yang kedua, istamti' biha, kalau macam tu nikmati hubungan hidup kamu dengan dia, maknanya kekal lah, tak payah kahwin. Okay, so dalam hadis ni kita kena tengok level. Nombor satu, level jantan tu suami tu, dia okey tak? Maknanya dia tengok dulu, dia okey tak? Dia boleh bersabar tak dengan benda tu? Dan bersabar ni, dan Nabi bila Nabi sebut tentang jangan lepaskan dia dari sudut perkahwinan, kita kena faham bahawasanya Nabi sama sekali alaihi salatu wassalam tidak redha dengan kedayusan. Okey, dayus memang no, it's a big no. Tak masuk syurga, tak cium bau syurga pun. Allah tak pandang dengan akhirat orang dayus ni. Okey, so dayus is big no. Okey, tetapi dalam hal ni kena tengok dulu. Okey, laki tu dayus ke dia? Okey, tengok juga. Dia dah terbiah isteri dia, dah terbiah dah. Okey, settle semua part tu. Okey, dan dia bagi dak ruang isteri dia bertaubat. Maksudnya dia tahu kes tu berlaku. One time. Dia tanya isteri dia betul-betul, berapa kali dah ni? Kali ni saja ke? Okey, saya bagi awak peluang bertaubat. Bagi peluang bertaubat tu bukan lagi termasuk dalam kedayusan. Belum lagi. Belum lagi. Sebab dia dengan keyakinan dia, dia rasa dia boleh lagi terbiah isteri dia dan halang isteri dia daripada buat. So dia sekat lah, sekat internet, sekat semua, dia buat lah semua. So benda tu dia rasa dia boleh tahan lagi. Sebab dia kata, aku harap kalau boleh perhubungan kamu ni tak melahirkan anak, dan aku harap ini kita nak kena ni jaga family anak-anak. I tak nak anak-anak tengok you sebagai seorang wanita yang tidak baik, ibu yang tidak baik kepada ibu, yang tidak mencontoh. Contoh kan, cakap, bagi tahu. Tengok laki tu lah, dia sabar ke tak? Kalau dia tak boleh sabar, cerai je lah. Simple. Okay, tengok kat situ. Okay, nombor dua, tengok orang perempuan tu. Kalau orang perempuan tu masih lagi meneruskan dosa dia, dah ni pun, itu wajib cerai alatun. Maksudnya wajib terus cerai. Maksudnya kalau isteri itu tidak bertaubat, berterusan lagi dengan dosa, setelah kita bagi peluang bertaubat, maka ketika itu tidak ada kompromi lagi, kena cerai terus. Dalam perbahasan fiqh, Ibnu Qudamah ada menyebutkan tentang pemeringkatan cerai. Cerai itu hukum wajib ke apa semua, sampai dekat hukum mandub, maknanya sunat cerai ni apabila melihat isteri itu melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat, tak semayang dan seumpamanya, dan ghairu afifah, kata Ibnu Qudamah, iaitu dia tak tahan diri dia daripada buat dosa. Okey, so tu mandub. Setengah-setengah ulama pergi kepada maksud dia kata mandub tu sebenarnya dia berkata ulama-ulama mazhab Hanbali nak kata benda tu wajib. Sebab apa? Sebab tak mungkin benda tu, mana mungkin seorang, sebab Ibn Qayyim kata zina yang dilakukan oleh perempuan
dalam keadaan dia berkahwin, itu lebih teruk. Allah Akbar. Lebih teruk dosa dia. Maknanya lebih teruk implikasi dia. Sebab dia akan menyebabkan ada anak. Kalau na'udzubillah min zalik. Jadi tengok keadaan suami tu. Kalau suami tu okey, boleh lagi, dia jagalah sebagaimana yang dalam hadis ni. Walaupun hadis ni ada ulama-ulama, setengah ulama sahihkan, setengah ulama hasankan, setengah ulama dhaifkan hadis tu. Jadi tapi tak apa pun kita ada panduan, dan panduan ini serah. Kalau tak tahu nak buat keputusan, bawa perkara ini kepada pihak yang boleh buat keputusan. Mahkamah Syariah dan seumpamanya. Kita minta nasihat, minta nasihat, dan pada ketika itu kita buat keputusan berdasarkan apa yang kita rasa. Tapi saya yakin tak semua lelaki mampu bersabar. Betul, Ustaz. Tak semua. Hati geram kat kita. Geram. Dia tak mampu bersabar. Jadi kalau dah tak boleh dan dia rasa perkahwinannya itu akan menjejaskan lagi kalau dia teruskan perkahwinan, itu bercerailah. Itu jalan yang telah disediakan juga oleh syarak. Wallahualam. It's up to you, bro. Pulang kepada anda. Jadi apa pun, Islam itu indah dan mudah, tapi jangan kita ambil mudah. Baiklah, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya, adakah orang mu'alaf yang baru memeluk agama Islam juga terpaksa menanggung dosanya sendiri dan keluarga tentang perkara yang belum mereka ketahui? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Muhammad Hafizi atas soalan. Kaedah agama menyebutkan rufi'al qalamu an salas, anil jahili hatta ya'lam, anil naimi hatta yastaqiz, wa anil jununi hatta yafiq. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Diangkat pena, maksudnya tak tertulis dosa tu kepada 3 keadaan, 3 kondisi. Kondisi pertama daripada orang jahil sehinggalah dia tahu. Dan jahil ni bukan membiarkan diri dalam kejahilan atau memperbodohkan diri sendiri ataupun membiarkan diri bodoh. Itu tidak. Tetapi dia dah belajar, dia apa semua sekali, tapi mungkin tak sempat belajar, tapi dia dah buat kesilapan tu, dia tak tahu. Maka terangkat dosa lah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Memang kerana out of dia punya kejahilan dia. Okay, no knowledge about apa benda yang dia buat. Yang kedua, daripada orang yang tidur sehingga dia jaga. Maksudnya orang tidur jaga-jaga pukul 8. Tapi janganlah lari kan. Okey, itu 2. Nombor 3, daripada orang yang gila sehingga dia sedar dari gilanya ataupun sembuh daripada sakit gilanya itu. So waktu dia tengah gila, tak ada tertaklif atas dia apa-apa. Dia semayat waktu tu, dia tengah berada dalam dunia fantasi dia, skizofrenik ke ataupun apa-apa kondisi minda, mental. Bila kita sebut kondisi mental, tolong tuan-tuan jangan kata orang gila ni nampak negatif sahaja. Berapa ramai dalam 3 orang ada seorang ada masalah mental hari ni. Masalah mental boleh berlaku juga. Ustaz-ustaz boleh berlaku ya. Ni saya bagi tahu. Ustaz pun kena. Ya Allah, ustaz pun kena. Kalau tengok ustaz yang ceramah-ceramah macam dia ni betul tak betul. Mungkin dia ada masalah mental. Betul. Nada pitching tinggi daripada awal sampai habis ni pakai hair dia ni. Kan? Ataupun ada something atau dia suka mencarut ke ataupun dia cakap benda tak elok ke kan. Jadi benda-benda tu kena tengoklah. Mungkin dia ada masalah mental, mungkin dia ada masalah ni. Masalah ni. Okey, jadi maksudnya dekat situ, orang yang dia tidak tanggung dosa dia yang dia jahil dan juga dosa-dosa terdahulu, sebab al-Islamu yajubu ma qablahu. Baik, jadi itulah 3 kategori diangkat pena. Yang pertama, jahil sehingga dia tahu, tidur sehingga dia jaga, dan yang ketiga, orang gila daripada sehinggalah dia sedar. Baiklah, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini. Bertemu lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah melakukan 3S, suka, sapa dan sebar di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kalau kita lihat sekarang ni, alhamdulillah sudah ada 4.2K perkongsian. Ni susah Ustaz, selalunya dapat terbalik 2.4. Alhamdulillah. Sebab topik laki gamaknya banyak perkongsian pada pagi ini. Baik, jadi teruskan berkongsi. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan tentang, kalau kita lihat contohlah dalam Quran, Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi adakah qawwam di situ bermaksud juga yang dosa akan ditanggung oleh orang lelaki, Ustaz? Baik. Mungkin ada sedikit ulasan, silakan. Baik, terima kasih Dai Hakim, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Bila kita sebut ayat ini, baca bagi habis. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu dia. Surah An-Nisa ayat 34. Orang lelaki ini menjadi qawwam. Kita gunalah perkataan qawwam ni ya. Sebelum kita, sebab dia tak ada satu perkataan ataupun satu ialah kita kata satu perkataan yang boleh translate directly apa maksud qawam tu. Sebab dalam tu terkandung macam-macam. Menjadi benteng lah, kita kata benteng ataupun bertanggungjawab, bolehlah gitulah, kepada ke atas wanita. Bima faddalallah, dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada mereka, iaitu kelebihan dari sudut tenaga, macam-macam lah, atas kepada lelaki ke atas wanita. Maknanya Allah lebihkan ke atas lelaki itu beberapa perkara lah, beberapa kelebihan. Dan dengan apa yang mereka belanjakan harta mereka, belanjakan harta mereka. Maknanya apa yang mereka belanjakan dari harta mereka itulah. Maknanya mereka bagi infak. So dalam ayat ini, dia qawam berkaitan dengan soal pertama sekali, kata Syekh Nasiruddin Sa'di, kaum lelaki wajib suruh. Apa maksud qawam? Nombor satu, wajib suruh menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut ibadat, dari sudut menjaga daripada intihak hormatillah, daripada kita melanggar larangan-larangan Allah. Nombor dua, memastikan mereka menjalankan tanggungjawab tersebut. Bukan suruh saja, tapi kena pastikan tanggungjawab tersebut terlaksana. Itu dua kategori disebut di bawah apa maksud qawam. Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, dia kata apa? Qawam maksud kena bagi nafkah. Kalau terhadap isteri, zahir dan batin. Terhadap keluarga, nafkah keluarga. Dan dia menjadi ketua kepada urusan rumah tangga. Walaupun mungkin keputusan dibuat oleh mem. Tak apa. Tapi dia lah jadi ketua rumah tangga. So, dia ada beberapa aspek. Aspek pertama, qawam ni dari sudut tarbiyah, dari sudut agama, dari sudut hak Allah, dari sudut ibadat, dari sudut jaga buat dosa semua. Itu qawam. Cuma dia tak termasuk pertanggungjawapan dosa. Maksudnya dia tak bertanggungjawab untuk tanggung dosa, kecuali dalam kes-kes yang telah kita sebutkan. Dia menjadi penyebab, dia membiarkan dosa itu berterusan, dia mendorong dosa itu, dia memberi idea kepada dosa itu. Kita kena ulangkan perkara ni supaya orang jelas bahawasanya tak semua benda lelaki tanggung. Kemudian dia kena bagi nafkah. Nafkah ni pula kena faham, Allah Ta'ala sebut dalam bab lain, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Orang yang nak bagi nafkah ni, dia kena nafkah benda yang dia, daripada keluasan nafkah yang dia ada. Dia tak boleh keluar daripada dia punya, bukan bajet, tapi kemampuan dia. Dia kena tengok kemampuan. Dalam hadis pun Nabi sebut, bagi mereka makan benda yang kamu makan. Maknanya benda yang kita mampu makan, itulah yang kita bagi dekat keluarga kita. Takkan kita nak bagi kat keluarga kita makanan western, sedangkan yang kita mampu mungkin nasi lemak. Tapi nasi lemak sekarang pun dah mahal. Jadi dalam hal ni, sebelum kita melihat kes perceraian banyak berlaku dalam pandemik, dalam PKP pula dah. Dalam apa nama tu? PKP. PKP.
kita tengok kes perceraian yang berlaku. Sebab apa? Sebab ketua keluarga tidak mampu menafkahi. Persoalannya, apakah salah itu semata-mata terletak di pundak lelaki tersebut? Kena tengok juga. Kita kena perhatikan. Kalau kita tengok gaji kita dalam yalah warga negara kita, household income dan semua, gaji tak tambah. Gaji duk teratur juga. Tapi harga tambah. Ya Rabbana, lakal hamdu. Puji Tuhan juga dulu. Tapi lepas tu kita komplain lah. Harga tambah. Kan? Yang harga bertambah tu, kalaupun harga barang mentah kurang, yang jual kat kedai dia takkan kurang dah. Betul. Harga dia. Baik, harga barang mentah bertambah. Lepas tu kos sara hidup bertambah. Rumah mahal. Tak mampu nak diduduki. Betul. Kalau kita perhati rumah-rumah, kebanyakan lah rumah-rumah, kalau kita bercakap tentang soal orang Islam. Betul. Kita orang Islam dan orang ni, kebanyakan orang Islam hanya mampu membeli rumah yang macam mana? Rumah yang pigeonhole. Maksudnya, rumah yang kadang-kadang tak kondusif pun untuk keluarga. Tak ada pun bilik berasingan antara anak lelaki dengan anak perempuan. Jadi macam mana nak membantu perkara ni? So dia bukan tanggungjawab lelaki je. Kerajaan pun kena tengok juga. Jangan menyalahkan lelaki. Awak tak kontrol harga, kenapa? Kenapa dibiarkan begitu? Kenapa semua benda ni tak dibantu? Kenapa apabila buat rumah PPRT tak buat rumah yang kondusif? Jadi bila kita sebut benda ni, bukan semata-mata kita nak condemn, tidak. Tetapi apabila kita buat satu polisi, satu dasar, satu apa yang berkaitan dengan rakyat, kita kena kena masukkan perkara-perkara yang menepati syarak dalam apa yang kita buat dalam polisi tu. Dan benda yang mematuhi syarak, benda yang bawa maqasid syariah tu, itu sangat penting. Sebab kita nak jaga keluarga. We want to build a harmony nation. Kalau nak build a harmony macam YB pula dah. Kalau nak bina kod dah ada, songkok kod pula. dah ada, songkok dah ada, tak masuk parlimen je. Kalau kita nak bina negara yang harmoni, kerajaan perlu mengharmonikan dari sudut sosioekonomi tu. Kan, berikan peluang pekerjaan ni, peluang pekerjaan tak ada. Banyak graduan-graduan yang ni, kamu milih kerja, orang boleh je buat penghantaran apa semua. Yalah, tapi kadang-kadang apabila dia tidak memurnikan bakat dia, betul, dan dia dah belajar benda tu, tempat pula tak ada. Saya teringat dulu arwah Ungku Aziz almarhum pernah beri satu komentar lah, bukan nak hentam, tapi komentar. Dia kata kita nak melahirkan dalam 1000 ada seorang saintis, tapi kena fikir balik, ada tak lab untuk dia orang buat kajian? Ya, betul. Tempat tu. So kita kena buat, bukan sahaja menyediakan infrastruktur, kita kena juga menyediakan infrastruktur. So dalam konteks qawam ni, bukan tanggungjawab lelaki, betul, dia everything, tapi kena tengok apa yang ada kat sekeliling dia, kerja dia, apa dia buat hari ni kan. Kalau dia terpaksa bekerja 2-3 kerja dalam satu hari, macam mana dia nak tengok keluarga lagi? Kan? Nak serah kepada ni, kadang-kadang isteri pun terpaksa bekerja, anak-anak terbiar dan sebagainya. Jadi hal ni sangat-sangat saya serulah kementerian-kementerian kerajaan kena tengok benda ni. Kita kena tangani masalah ni. Masalah kita bersama. Bukan masalah individu semata-mata. Allah alam. Bukan marah Ustaz kan? Kita nasihat. Cakap dengan penuh perasaan. Ya, betul. Bukan marah, nasihat. Masya-Allah. Okey, baik. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga kerja, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila berlaku konflik antara dua negara, tadi kita bincangkan tentang negara juga, yang memungkinkan negara diserang, pertahanan negara adalah tanggungjawab para lelaki, terutama barisan hadapan. Masya Allah. Soalan saya, adakah dosa ditanggung juga oleh lelaki-lelaki warga negara yang tidak mahu berada di barisan hadapan untuk mempertahankan negara daripada dicabuli oleh musuh? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Baik. Cantik soalan ni. Soalan ni memberikan kita, orang kata balik semula kepada lelaki lah. Kalau betul-betullah kita dipanggil untuk mempertahankan negara, apakah kita mampu? Sebenarnya. Kan? Bukan tentu, bukan tunggu badan sado je. Badan sedo pun boleh juga, tak kisah. Tapi you okey ke tak kalau kena panggil ni? Isu dia. Tapi persoalannya sekarang ini
for present circumstances, benda yang ada sekarang, status quo-nya, kita di negara kita dikawal ataupun dijaga oleh pihak-pihak tentera. Dijaga juga oleh pihak polis dan seumpamanya. Kita ada army, ada forces, ada army force, kita ada police force, kita ada bomber, kita ada APM dan banyak wing-wing ni kita ada. Yang kita perlu ramaikan adalah mereka, warga kita yang duduk dalam tu. Okey, supaya negara kita tetap terjaga. Kalau benda ni dah ada, maka tanggungjawab itu tertakluk kepada pemerintah untuk mengerahkan mereka ini duduk di ribat, sempadan, jaga, buat kerja ni semua, mereka tertakluk kepada mereka sebab mereka telah ditugaskan untuk dan digajikan untuk perkara tersebut. Tetapi sekiranya tenaga tak cukup, kemudian tak ada kekuatan, perlukan daripada rakyat dan seumpamanya, dan pada ketika itu semboyan dilaungkan ataupun ditiupkan, wajib pergi. Siapa-siapa yang ada tenaga tak nak pergi, malas-malas, itu berdosa. Bila dah wajib, kalau tak wajib tak ada benda. Tak adalah. Ada yang kata wajib ni siapa yang suruh? Dia kata wajib ni kena khalifah aja yang suruh. Nana menteri tak boleh. Jadi itu hal isu pentadbiran, itu serah kepada kebijaksanaan masing-masing. Tapi bagi saya, kalau benda tu hukumnya dah wajib, maknanya keluar mempertahankan tu dah jadi wajib, maka lelaki yang tak nak pergi, yang kata alah I tak naklah pergi, kan contohnya macam tu kan. Dia lah perang ni perlu-perlu lah, sticky tak nak. Okay. So cakap macam tu dosa lah. Sebab waktu tu you dah wajib pergi. Tapi kalau dia tak pergi kerana dia sakit, nak pergi macam mana, encik saya gaut berjalan tak boleh, contoh kan, itu cerita lain. Dia panggil al-qa'idun wa du'afa, orang-orang yang duduk dan orang-orang yang dhaif. Wallahu alam. Baiklah, jadi kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak yang telah dibicarakan oleh Ustaz kita pada pagi ini. Jadi apa yang telah dikongsikan dapat juga kita kongsikan bersama dengan orang lain. Antaranya mungkin kita boleh komen, tulis di ruang komen dan kita kongsikan kepada sahabat kita yang lain. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan dari sahabat kita, iaitu Rahizah. Assalamualaikum Ustaz, Da'i, semua kru yang bertugas dan semua sahabat syurgaku. Waalaikumsalam. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz dan Da'i. Setelah kematian ayah, bagaimanakah dengan dosa-dosa anak perempuan yang masih belum berkahwin? Dan sekiranya anak perempuan tersebut tidak berkahwin hingga ke usia tua, apakah dosa-dosanya masih ditanggung oleh si ayah? Terima kasih Kak Zah Cenor Pahang. Terima kasih kepada Kak Zah atas soalan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Bila kita sebut tentang macam mana dosa anak-anak perempuan yang belum berkahwin, dan sekiranya perempuan tersebut tak berkahwin, dosa itu tanggung ke oleh ayah, nanyalah si ayah tu. Maknanya sampai anak tu sampai bila-bila lah ayah tu menanggung dengan anak tu kan. Macam yang kita sebutkan, kalau anak itu sudah baligh, tak kiralah kahwin ke tak kahwin ke, baligh sahaja, mukallaf sahaja. Maknanya mukallaf bukan maksud mukallaf dia boleh bezakan antara tu. Mukallaf dan kat sini ni maksud mukallafun, maknanya dia itu telah tertaklif untuk melakukan, untuk memayis, boleh beza. Tapi bila dah mukallaf sahaja, dia dah tertaklif untuk melakukan tanggungjawab agama, telah tertanggung atasnya kewajipan, maka dialah tanggung dosa. Betul. Dia kahwin ke, dia tak kahwin ke, mati ayah ke. Habis tu kalau mati ayah, siapa tanggung? Oh, tak ada siapa tanggung sebab ayah dah tak ada. Kan? Sebab masih hidup ayah menanggung. Sian ayah. Ayah dah mati. Oh, tak ada. Ayah agak tanggung. Tambah dosa dalam kubur. Tolonglah kita hentikanlah kefahaman yang macam ni. Dosa you all tanggung masing-masing. Kecuali yang macam tadi kita sebut sekali lagi, membiarkan. Dosa membiarkan, dosa menjadi sebab, dosa tidak menghalang, dosa tidak memberi pendidikan, dan itu.
Okey. Itu tanggungjawabnya. So apa-apa pun kita berusahalah sebaik mungkin untuk kita menjaga diri kita daripada melakukan dosa, sebab semua itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a, kata Allah Taala. Tidaklah bagi manusia ini kecuali semua apa yang dia sendiri usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, usaha dia pun akan dilihat, akan dipertontonkan kepada dia nanti di akhirat. Jadi perkara-perkara tersebut haruslah kita faham dan sedar bahawasanya kita adalah orang yang bertanggungjawab atas setiap perbuatan kita. Jangan kita letakkan kesalahan tu kat pundak orang lain. Sebab kat akhirat nanti bukan siapa-siapa berlepas diri, syaitan pun berlepas diri daripada kita. Aku cakap je, dia ikut siapa suruh. Kan? Betul. Aku khabar je kan. Ngapa yang diikut ngapa kan? Melantak ke dia lah. Syaitan pun berlepas diri, iblis pun berlepas diri kan. Apatah lagi manusia. Jadi ini yang harus kita faham. Semoga apa yang kita buat selepas ini kita benar-benar cakna. Kita tahu apa yang kita setiap tindakan kita tu kita akan dipersoalkan. Betul. Setiap manusia itu akan ditanya setiap dhamir kita, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maknanya setiap semua tu hati kita, bukan benda yang kita keluar saja naik. Hati terdetik pun Allah. Mangkor lah orang ni Firak. Mangkor betul Imam Mat ni. Pun hati belum cakap lagi. Kan? Itu juga dipertanggungjawabkan. Kalau dah dalam hati pun dipertanggungjawabkan, apatah lagi yang luar. Baik Ustaz. Kita pagi ni membicarakan tentang lelaki khususnya. Dan lelaki ni ialah ada lelaki yang sudah berkahwin dengan lelaki bujang. Jadi adakah orang kata tahap dosanya sama seperti yang diajukan oleh sahabat kita Rosmah Hizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Husni dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Apakah perbezaan dosa yang ditanggung oleh lelaki bujang dan lelaki yang sudah berkahwin? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah berdosa apabila seorang anak lelaki bujang yang paling tua tidak mampu menggalas tanggungjawab menjaga ibunya yang sakit dan menyerahkan tugas itu kepada adik-beradik perempuan yang lain yang sudah berkahwin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, Abang Long kita tanya soalan. Beza dosa tanggung lelaki bujang dan lelaki kahwin. Sebenarnya dia ada sikit lah. Ada sedikit lah. Sebab orang yang berkahwin ni dia boleh termasuk di bawah satu peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kafa bil mar'i ithman an yudayya' man ya'ul. Cukup berdosa seseorang apabila dia membiarkan keluarganya tidak disara secukupnya. Maknanya dia tak jaga ekonomi keluarga dia, dia tak bagi nafkah, tak bagi makan, tak bagi minum, dia biar, dia tak peduli. Tak peduli ni bukan isu tak bagi duit. Semua orang kata kena bagi duit. Tak, bukan isu bagi duit. Jangan salah faham ya, nafkah bukan bagi duit. Bukan bagi sebulan you nak berapa 300 saya bagi. No. Nafkah jaga apa? Makan, minum, pakai. Tempat tinggal. 4 ni. Ni mesti komplit. Maknanya kalau dia dah sediakan rumah, dia dah bayar yuran pula dah. Dia dah bayar sewa, kalau dia sewa rumah ataupun dia bayar installment rumah. Dia bayar installment rumah tu, itu dia dah bagi nafkah lah tu. Kan? Dah dia bagi makan, dia beli. Order food order. Tak kira lah binatang apa pun. Dia order. Gunalah binatang apa pun tu. Order. Sampai makanan tu, awak makan. Nafkah lah tu. Betul. Mesti ke bagi duit? Nah, bagi RM10 pergi beli makan. Tak. Ataupun dia dah bagi pakai. Bagi pakai tu, kalau selagi mana pakaian, mesti beli pakaian baru setiap bulan ke? Tak. Kalau dia dah ada pakaian, dah cukup. Kecuali sama ada pakaian tu mengecil ataupun tu hanya membesar. Tu antara dua tu lah. Maksudnya, kalau setakat tu dah bagi pakai cukup, whatever, tu nafkah lah tu. Don't ask more than that. Jangan minta lah lebih daripada tu. Cukup lah. Kesian juga kat suami ni kadang-kadang. Bang, tu je. Duit tak bagi. Yang I beli makan, I beli sayur, beli, bukan nafkah lah tu. Selalu orang kita salah faham lah. Betul. Okay, so
untuk lelaki berkahwin dia ada sikit lah sebab dia ada tambahan tanggungjawab. With big power, with great power comes great responsibility. Pak Cik Spiderman nasihat. Okey. Ada tak dia macam tu? Kalau anak lelaki bujang tak mampu nak jaga mak dia. Okey. Tak mampu kena garis dulu. Nah, this is the biggest point dalam soalan tu. Tak mampu apa? Dia tak mampu dari sudut emosi ke? Ataupun tak mampu dari sudut keuangan ke? Ataupun tak mampu sebab dia takut. Kalau dia jaga, dia mungkin tak sabar. Itu tak dosa dia. Okey? Abang tak mampu. Abang tak mampu nak bagi tenaga bang. Abang tak boleh sebab kalau abang takut abang tak sabar. Nanti mak terluka. Tapi janganlah saja-saja. Mesti benda tu betul-betul. Maknanya tulus dan juga benar. Dia tapi nak tahu macam mana, dia kena try lah dulu. Betul. Try tak boleh, ataupun mak dia merungut ke kata abang long kamu tak pandai lah. Okey. Tapi sebab nak jaga mak betul, bawah tanggungjawab anak lelaki, kalau dia bagi kepada anak perempuan dia yang dah berkahwin masing-masing, mungkin ada perkara-perkara yang perlu anak perempuan jaga. Contoh nak basuh tempat-tempat yang private dan sebagainya. Itu hal-hal yang mungkin anak perempuan saja boleh buat. Anak lelaki kalau dia betul-betul tak mampu bukan kerana negligence ataupun bukan kerana benda yang dia nafi, dia tak mau buat, kerana dia malas ataupun dia nak abaikan tanggungjawab, itu dia berdosa. Kalau dia abaikan tanggungjawab dia tak nak buat, dia tak nak lah, aku tak nak beban aku je, memang dosa. Memang derhaka. Itu clear cut. Tapi kalau tak mampu tu kerana banyak apa aspek tak mampu. Dan kalau boleh janganlah dia biarkan terus. Ini nasihat saya lah. Kalau siapa-siapa yang mendengar, jangan jadikan tu sebagai alasan. Tetapi perlu kata okey, abang boleh buat macam ni je. Okay? Usaha dulu. Kena dulu buat. Jaga dulu. Sebab mana nak tahu Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, Allah bagi taufik kepada kita, Allah bagi hikmah kat kita. Mungkin itulah jalan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung program Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita tiga pengajaran yang terbesar yang boleh kita dapat dalam program Tanya Ustaz pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali kita kena fahami bahawasanya Nabi SAW mengatakan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua orang di kalangan kamu adalah pemimpin dan pemimpin bertanggungjawab di bawah kepimpinannya. Dan orang yang lelaki ra'in ala ahli baitihi, dia memimpin, menjaga, menjadi orang kata leader kepada ahli keluarganya, dan dia bertanggungjawab ke atas mereka. So daripada tanggungjawab kita kena faham lelaki mempunyai banyak tanggungjawab. Antaranya tanggungjawab terhadap diri, tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab terhadap kerja dia, tanggungjawab kepada masyarakat. Maka fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, bagi setiap yang mempunyai hak mereka. Bagi hak kepada Allah Ta'ala, bagi hak kepada keluarga, bagi hak kepada ni. Jangan engkau balik rumah, dah lah pagi keluar kerja, malam kayuh bersikal pula. Setiap hari pula tu. Ni kayuh bersikal, besok futsal, lusa badminton, ni tulat takraw. Semua sukan ni masuk. Bukan ni Olimpik punya ni ke? Tinggal isteri dengan anak-anak kat rumah. Jangan. Tolong jangan. Mesti ada pembahagian yang sangat bijak. Tolong ini pesanan yang boleh kita berikan supaya orang lelaki dia sebenarnya bila dia melangkah ke alam rumah tangga terutamanya sudah tentu banyak tanggungjawabnya dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih atas kesimpulan dan doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Amin. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصرنا يا رب، اللهم انصرنا يا رب، اللهم انصرنا يا رب، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, bantulah kami sangat memohon
dan perlukan, kami sangat pohon dan kami memohon dan kami perlukan bantuan-Mu ya Allah. Amin. Kami perlukan bantuan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kerja buat kami, dalam ibadah kami ya Allah, dalam tanggungjawab yang kami laksanakan. Ya Allah, bantulah kami dalam melaksanakan tanggungjawab kami. Jangan biarkan kami berkelip mata sendirian tanpa panduan daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tayana Ustaz, teruskan menonton Tayana Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Aiman untuk pengajian hadis, iaitu hadis 40 Imam Nawawi, halal haram dan syubhah, bersama dengan guru kita iaitu Ustaz Ahmad Fawaz Fazil, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, orang berburu tak banyak bersuara, setapak mara, setapak undur. Lelaki hebat tak banyak bicara, sepatah ditanya, sepatah bertutur. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.